So kita akan share berkenaan sensory therapy dan juga snoozler room ataupun snoozler room lah. Okay, so sebelum tu kita perkenalkan dululah. So sebab kami adalah occupational therapy ataupun dalam bahasa Melayu sebenarnya jurupulih cara kerja. Okay, so apa OT buat sebenarnya dekat hospital kan? Okay, so OT ni adalah dia akan membantu untuk meningkatkan, mengembangkan dan juga memulihkan. Sekejap ya, saya tak nampak. Dan kemahiran atau fungsi individu yang terjejas disebabkan oleh penyakit ataupun kecederaan ataupun kekurangan kognitif, sensori dan fizikal yang akan mengganggu kepada pekerjaan mereka lah. Iaitu pekerjaan apa? Okay. Pekerjaan dia adalah ADL, iaitu aktiviti harian. IADL adalah instrumental aktiviti harian. Rest dengan sleep, tidur dan juga rehat. Okay, dalam segi pembelajaran, dalam segi pekerjaan, play dan juga social participation lah. Bagaimana untuk bersosial. Okay. So OT akan gunakan peralatan dalam bilik snoozler ataupun peralatan lain dalam menjalankan sensory terapi kita. Dalam grup ataupun one-to-one session. Okay. So apa kelebihan sensory room ni ataupun snoozler room ni? Dia adalah sebagai bilik untuk kita promote dia punya sensory integrasi. Kita boleh menenangkan ataupun relaksasi untuk kanak-kanak. Kita boleh menambahkan emosi, bukan menambahkan emosi maksud saya. Okay, kita createkan dia punya emosi dan juga meningkatkan dari segi memori. Kita boleh membina keyakinan diri. Kita boleh meningkatkan kawalan diri kanak-kanak. Kita boleh meningkatkan keupayaan dalam membuat keputusan dan juga untuk komunikasi. Selain itu juga, dia juga boleh memudahkan menyesuaikan diri dengan perubahan rangsangan seperti sebab bilik sensori kan kita ada sensori, dia punya visual, tactile, proprioceptive. So kita bagi dia menyesuaikan dengan sensori yang ada lah. So kita akan mengurangkan tingkah laku negatif. So boleh meningkatkan juga tumpuan dan konsentrasi. Kita boleh mudah untuk mereka meneroka benda baru dan juga meningkatkan kemahiran motor halus dan kasar. Okey. So kita duk bercerita pasal sensori kan. Kenapa bercerita pasal sensori? So occupational therapy dia ada guideline dia. So kita menggunakan pyramid of learning untuk kita mencapai kita punya objektif lah, goal kita lah untuk budak-budak. Dan juga okey, so boleh kita tengok kat sini kan, dekat bawah dia punya sekali tu ada sensori, tu part sensori yang kita nak tackle sebelum kita dapat dia punya cognitive function ke atas lah. Kan semua sensori ni, so memang agak banyak lah, panjang lah dia punya cerita dia nak sampai dekat kognitif tu. Tapi apa yang kita fokus adalah sensori lah. Okey, terapi dalam snoozler room. So apa yang first lah yang kita nak tengok adalah visual stimulation. Daripada snoozler room tu kita boleh meningkatkan kemahiran dia untuk mengawal pergerakan mata dengan sendiri ataupun mengawal tindak balas terhadap cahaya dan merangsang kepada eye tracking. Okey, ni adalah aktiviti-aktiviti yang kita akan buat dengan student kita ataupun dengan pesakit kita lah. Okey, super bad. Gunakan tangan atau kayu pemukul berlainan tekstur untuk patahkan pancaran cahaya dari light beam sambil dimainkan lagu kegemaran. Okey. Itu adalah game yang pertama. So untuk light chasing game pula, kita gunakan aktiviti untuk menangkap dia punya warna tersebut. Okey, so kenapa kita punya aktiviti ini boleh dilakukan? Sebabnya banyak pergerakan yang boleh ada dekat aktiviti ini seperti pergerakan motor kasar. So untuk pergerakan motor kasar, sekiranya dia dapat motor kasar, so kita dapat tackle yang motor halus. So if stable motor kasar, so motor halus dia akan jadi cantik lah. So aktiviti ini merangkumi banyak benda juga. Okay, so kita ada aktiviti ketiga adalah shadow play. Gunakan shadow puppet dan juga hand shadow. Okay. So kalau dekat sekolah kebangsaan Indra Shah Bandar, dia ada bubble tube corner kan.
Ni juga adalah kita boleh buat aktiviti untuk perhatikan buih-buih. So untuk meningkatkan konsentrasi mata dan juga aktiviti untuk sentuhan. So budak-budak boleh tengok dekat dia punya bubble tube dan pergerakan mata dekat bubble. Okay. So tu adalah visual. So kita move kepada tactile stimulation pula. Okay. So kenapa tactile yang penting juga? Sebabnya dia membolehkan anggota badan kita untuk mengenal, meneroka dan diskriminasi informasi daripada persekitaran. Okay. So, aktiviti yang boleh dilakukan seperti hidden me. Sebab hidden me ni kita boleh dekat dalam bilik simulasi room kita ada fiber optik ni dekat lampu yang so student boleh baring dekat dalam fiber optik tu dan letakkan fiber optik di atas badan lah. So dia akan tak ada aktiviti untuk merangsang dia punya fizikal juga. Dan juga kita boleh buat aktiviti seperti rescue the toys. Kita sorokkan mainan dan kepingan puzzle di dalam celah optik tersebut. Okay. So kita boleh juga buat aktiviti body massage seperti sapu lotion dekat badan ataupun tangan kaki sambil berikan sedikit tekanan lah deep massage. Okay, yang ni pula fun roll. Fun roll ni sebabnya kita ada kapet. Kapet yang kat bawah tu, dia ada sensori, dia ada rasa. Dekat lampu dia sedikit, bukan tajam, sedikit kasar berbanding dengan kapet yang hitam. So kita akan minta kita punya student untuk pijak ataupun sentuh ataupun berguling lah di atas kapet tersebut. Sebabnya kalau ikutkan, ada setengah kanak-kanak dia akan ada hypersensitif ataupun hyposensitif. So kita kena bagi exposekan dia orang untuk rasa dekat setiap rangsangan tersebut. Okay. So sebelah ni pula ada aktiviti ball. Kita ada ball pool untuk dia orang bermain di dalam ball tersebut untuk menenangkan dia orang juga dan juga untuk buat aktiviti seperti mencari mainan di dalam ball tersebut, ball pool tersebut. So kita ada sedikit video lah untuk share bersama-sama guru-guru untuk boleh guru-guru apply bersama student lah di sekolah. Ini apa yang kami buat di hospital. Okey, Adam cari guli dalam ni, letak dalam bekas ni boleh? Okey. Semua guli ada 12 biji. Okey, boleh? Okey, keluarkan guli, masukkan dalam ni. Yeay, okey, masuk dalam ni. Berapa? Kira dah. Okey, 2, alright. Okey, sebelah ni pula adalah aktiviti pipe cleaner counting. Ni juga boleh dilakukan di sekolah juga untuk meningkatkan kita bukan saja untuk rangsangan, untuk sentuhan, kita juga untuk ada education. Sebab setiap aktiviti kita bukan sahaja aktiviti yang dijalankan tiada goal ataupun objektif apa yang kita nakkan. Okey, so dia juga sebagai education. Okey, so Adam tengok bekas ni kan, ada nombor kan? Okey, so masukkan nombor ikut bekas tanda bekas Ni nombor apa? 1. 1, so masuk? 1, okey. So sekarang ambil nombor berapa? 2. Nombor 2, mana nombor 2? Cari nombor 2, ambil dulu. Okey, 2, 1. Sambil kira. Bukan macam tu sayang. Ambil satu lagi. So, jadi okey. So, 2. So, tak ke sini. Lepas okey, so kalau boleh kita teruskan sampai habislah. So, video ni sampai sini je.
Okay, so kita teruskan sampai 9 lah kalau aktiviti di sekolah ke ataupun yang kami lakukan lah. So ni adalah aktiviti brushing ataupun orang panggil Wiebeger. Kita ada Wiebeger protokol. So brushing ni adalah untuk menenangkan pesakit kita juga. Selain itu untuk meningkatkan keupayaan untuk bersosial atau berinteraksi dengan kita, sebabnya kita akan buat interaksi sambil brushing pesakit kita dan juga untuk improvekan dia punya communication lah dengan kita. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, belakang. Tunduk. Okay, pusing. Good job. 1, 2, 3, 4. Alright, kaki. Cenak kaki. Ui. 1, 2, 3. Geli ke? Tekan kaki. 1, 2, 3. Aktiviti ini juga boleh dijalankan di sekolah ataupun pilih nak warna apa? Warna ni. Warna apa tu? Warna orange. Okey. Tangan? Good. Geli. Good job. Okay, chop. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat. Good job. Okay, Irfan, nampak mata dia. Sekejap. Saya ambil gang dulu. Ini macam mana? Biar dulu. Nah. Nampak kat sini? Mata dia. Okey, lagi satu. Kita lukis paruh dia pula. Pegang. Satu warna? Warna. Warna apa? Biru. Okay. Okey, buat sendiri. Okay, good. Okey, Irfan. Dah. Aktiviti seterusnya yang boleh dilakukan adalah collage activity. Irfan, hari ni kita nak buat collage. Okey, Irfan tengok teacher. Mula-mula Irfan kena koyak. Lepas tu koyak lagi. Letak sini. Ya. Lepas tu? Koyak. Okey, Irfan pula. Warna apa tu? Kuning. Okey. Good job. Cantik tak? High five. Okay. Untuk aktiviti ni kalau boleh kita selitkan sekali dengan kata-kata positif seperti good job ataupun well done ke, untuk memberi semangat kepada kita punya pesakit lah ataupun kita punya student untuk semangat lagi untuk diorang teruskan aktiviti and enjoy untuk membuat aktiviti. So saya teruskan slide ni pas kepada saya punya
klik Sister Izri untuk teruskan aktiviti untuk auditory. Okay, hai. Okay, next kita sambung pada auditory stimulation ataupun rangsangan bunyi lah. Okay, daripada rangsangan ni kita dapat menggalakkan fokus terhadap bunyi, mengukuhkan kemahiran diskriminasi bunyi dan arah bunyi, mengenali dan mengenal pasti suara. Okay. Mana nak sih? Sekejap Okay. Okay, next cikgu kena dedahkan pelajar dengan bunyi yang pelbagai lah. Okay. Salah satu contohnya ialah bunyi semula jadi. Contohnya air mengalir dari paip, hutan, angin, ribut, hujan, sungai dan haiwan. Ataupun bunyi daripada objek. Biasanya alat muzik lah. Retas, tamborin, marakas, loceng, suling dan lain-lain. Ataupun objek dan bahan yang menghasilkan bunyi ketika jatuh, iaitu diperbuat daripada besi, plastik, kayu dan lain-lain. Sebenarnya kalau cawan jatuh bunyi lain kan. Kalau barang kaca jatuh pun bunyi lain. Okay, so tu function dia. And then next objek dengan fungsi bunyi iaitu mainan yang mengeluarkan bunyi dan cahaya. Okay, CD dan lain-lain. Jadi contoh aktiviti yang cikgu boleh buat dekat sekolah ataupun ibu bapa boleh buat dekat sekolah ialah Feel the Sound. Okay, yang ni cikgu kalau boleh bagi tema lah. Contoh hari ni tema untuk tema hutan. Jadi cikgu kena sediakan video hutan, pasang projektor video hutan. And then kena pasang bunyi dalam hutan tu. And then kena sediakan juga tactile stimulation. Contohnya apa yang ada dalam hutan tu. Daun, lumut, kulit kayu, batu, pasir. So contoh kalau dalam video tu, dia tunjuk macam orang tu melalui pokok-pokok kan. Jadi time tu doktor kena suruh student sentuh kulit kayu yang cikgu bawa tu lah. Okay. And then boleh guna muzik juga. Cikgu boleh mainkan lagu kegemaran ataupun relaxation sound ketika aktiviti dijalankan lah. Tak kisahlah aktiviti tactile ke visual ke, boleh pasang background music . Okay, next. Olfactory stimulation ataupun rangsangan deria bau. Okay, daripada stimulation ni kita dapat mengajar cara mengawal pernafasan, meningkatkan keupayaan bernafas dan membezakan bau persekitaran lah. Okey, jadi satu aktiviti yang cikgu boleh buat iaitu smelling game, kita bagi nama macam tu. Kalau melalui aktiviti ni, dia kena tutup mata dan teka bau buah lah contoh . Contoh tema hari ni, mengenal pasti bau buah. Kalau saya suka buat trial dulu, maknanya sebelum start aktiviti kita bagi dia tengok dulu ke contoh buah tembikai, cuba bau. Bila dia dah kenal semua bahan-bahan tu, baru kita buat game, kena tutup mata lah. Okay, contoh. Activity match the smells activity. Yang ni cikgu kena sediakan dua jenis bau yang sama. Okey, jadi sama juga aktiviti ni kena tutup mata. And then contoh cikgu bagi dia bau mint kan. So dia bau mint and then cikgu pas pula bau vanilla. Tanya dia sama tak dengan bau tadi. Kalau dia cakap tak sama, so kita paslah bau lain sampailah dia bau mint yang sama. So boleh next kepada bau yang lain lah. Cikgu faham kan? Okay, next untuk taste stimulation ataupun rangsangan rasa lah. Okay, rangsangan ni dapat merangsang deria rasa dan membantu kemahiran menghisap, mengunyah, menelan dan mengawal air liur. Okay. Okay, cikgu kena perkenalkan rasa baru dalam kuantiti yang sedikit lah. Okay, contohnya perkenalkan rasa yang berbeza, tekstur yang berbeza dan juga suhu yang berbeza lah. Contoh video yang saya bagi ni kita perkenalkan rasa yang berbeza.
Kalau cikgu nak kenakan tekstur, boleh perkenalkan tekstur yang crispy ke, yang lembik ke. Kalau suhu, kenakan makanan yang suhu suam dengan sejuk lah. Okay. Contoh dia. Today we're going to learn about sense of taste. Alright, so can you please take one of the spoon? Yeah? And choose one of the taste that you want to taste first. I want to taste this. Alright. Yeah. Sour. Sour. Bitter. Do you think it's bitter? Yeah. Sweet. You drink some water if you want. You think it's salty? Salty, yeah. Okay, ni contoh aktiviti yang cikgu boleh buat ya. Okay, next. Proprioception dan vestibular stimulation ataupun rangsangan pergerakan dan keseimbangan. Okey, rangsangan ini dapat merangsang perkembangan motor kasar yang membolehkan mereka meneroka dan manipulasi persekitaran, dan pergerakan di samping dapat meningkatkan keyakinan diri. Okey, yang ni memang betul lah. Kebanyakannya kalau macam pasien saya yang dah sekolah, bila motor kasar dia ada problem, kita buat aktiviti bergayat dekat monkey bar tak boleh, memanjat wall climbing tak boleh. Bila kita buat aktiviti group, memang dia akan senyap, tak ada confident. Tapi bila kita dah train dia punya proprioception dan vestibular skills, and dia dah ada improvement, bila kita buat next activity group, baru dapat confident. Dia boleh approach kawan dia, and then dia semangat lah nak buat. So ni memang betul Okay. Contoh aktiviti 1, wheelbarrow walk. Yang ni cikgu boleh letak puzzle dekat checkpoint A, suruh student bawa ke checkpoint B. Okay. Go. Good. Okay. Siap. Okay, sepatutnya dia tak digigit, tapi saya tak perasan dia gigit. Kalau boleh suruh dia pegang dengan tangan lah, hygienic sikit. Okay, next activity through the hoop game. Ni aktiviti baling dan sambut bola lah. Jadi cikgu boleh pegang hoop and then boleh pelbagaikan arah hoop lah, sama ada rendah, tinggi, kiri, kanan, menyondong ke, boleh juga. Okay, balik. Okay, di mana? Warna merah, alright. Masuk. Okay, ni mana? Warna? Biru. Okay, biru. Cuba lagi sambut. Ambil bola. Balik. Cuba lagi. Sekali. Okay, next. Okay, aktiviti bowling. Sama juga membaling. Lambat. Cuba tangan di sini. Tekan. Okay, sini. Alright, okay. Ready? Balik. 1, 2, 3. Okay, next balancing ball activity. Yang ni boleh buat dalam indoor sebenarnya aktiviti balancing ni. Tapi sebab saya lupa nak snap video kan. Saya tunjuk contoh Yang ni cikgu boleh guna balance beam lah. Gantikan kayu ni buat aktiviti indoor. Gegar. This is the small ones. This is where the small ones. Small ones are long. Yes! We're gonna make it. Okay, tu contoh aktiviti dia lah. Okay, and then tu sahaja daripada kami, aku punya terapis. Thank you.